Assalamualaikum. Hai semua. Sedap kan serunding kelapa yang pedas-pedas manis, kuat bau aroma rempah ratusnya, dan bila makan dengan pulut yang lembut, berlemak, memang terasa nikmatnya. Jarang dah kan nak nampak orang jual kuih pulut serunding kelapa ni. Mungkin sebab melibatkan pulut dan juga kelapa parut, takut cepat basi. Kalau jumpa yang jual pun kadang tak sedap, tak memenuhi cita rasa selera kita. Lagi bila pulutnya keras. Jadi dalam tutorial kali ni, Umi nak share dengan anda semua cara hasilkan pulut serunding yang sedap, lembut dan beraroma wangi. Makan satu pun tak cukup tau. Jom ke dapur. Sediakan satu mangkuk besar, masukkan 2 cawan beras pulut. Yang ini Umi guna jenama floral. Kalau nak lebih sedap, cari beras pulut susu. Masukkan air, kemudian rendam beras pulut ni selama lebih kurang 6 ke 7 jam bagi berasnya lembut. Sementara tu untuk buat serunding kelapa, ambil 4 sudu besar udang kering yang fresh ya. Kemudian rendamkan sekejap dalam air bagi udang kering tu lembut, mudah nanti nak kisar. Kemudian Umi siap-siap satukan dalam satu mangkuk kecil 3 sudu besar biji ketumbar. Tambahkan dengan 2 sudu besar jintan manis. Dan juga 1 sudu kecil jintan halus. Rempah-rempah ratus ni nanti kita akan sangai dahulu ya. Nak tambah dengan sedikit ladi hitam pun boleh. Lebih terasa pedasnya tu. Bahan seterusnya 6 ulas bawang putih. Potong kasar-kasar je. Nanti kita nak kisar. 2 inci kunyit hidup. Potong kasar juga ya. 2 inci lengkuas, hiris kasar juga. Senang nak kisar. 2 inci halia pun sama, hiris kasar. Kemudian 5 batang serai, hiris kecil-kecil macam ni supaya mudah lumat bila dikisar nanti. 10 biji bawang merah, 25 tangkai lada kering, rebus dan buang bijinya ya. Kemudian 2 inci belacan, bakar dahulu bagi naik aroma wangi waktu tumis nanti. Setengah cawan air asam jawa, bancuh pekat-pekat sedikit. Gula Melaka dalam suku getul. 4 sudu besar udang kering yang telah direndam. Udang kering nampak kembang dan lembut tu kan. 2 biji kelapa muda, parut ambil bahagian putihnya sahaja. 1 sudu kecil serbuk perasa dan garam secukup rasa. Langkah pertama ni, sangaikan dahulu biji ketumbar, jintan manis dan juga jintan halus sehinggalah naik bau dan berwarna gelap sedikit ya, tapi jangan sampai hangus. Dalam blender masukkan bawang putih, kunyit hidup, lengkuas, halia, belacan bakar, lada kering, bawang merah, serai. Serai tu dia potong halus-halus sikit ya, supaya serainya tak terlalu panjang, mudah nak makan nanti. Udang kering, dan akhir sekali masukkan rempah ratus yang telah disangai. Kemudian masukkan air yang mencukupi untuk kita kisar bahan-bahan ni hinggalah betul-betul lumat. Kemudian masukkan bahan kisar dalam kuali. Hati-hati ya, minyak tu panas, melecik sedikit. Bilas blender dengan sedikit air. Gaul sebatikan bahan kisar bersama minyak. Tumis hinggalah betul-betul pecah minyak sambalnya tu ya. Sambil tunggu nak pecah minyak tu, boleh masukkan gula Melaka. Sambung tumis lagi, bagi gula Melaka tu betul-betul larut dan sebati bersama bahan kisar. Tutupkan tudung kuali dan biarkan sambal tu masak. Sesekali tu, boleh buka dan gaul sebati. Sambal dah nampak pecah minyak tu, barulah kita masukkan air asam jawa. Gaulkan bagi air asam jawa tu bercampur rata dan sebati dengan bahan tumis. Tutup semula bagi sambal tu kering sedikit dan rempah ratus dan lada tu betul-betul masak dan naik bau. Okey, dah nampak kering sikit tu. Waktu ni dah boleh perasakan dengan serbuk perasa dan sedikit garam. Garam tu tak perlu banyak, masukkan sedikit dahulu sahaja sebab udang kering pun dah ada rasa masinnya. Dan bila makin mengering nanti akan lebih terasa masinnya ya. Kemudian sambung masak lagi sambal serunding ni bagi kering dan pekat gini, baru masukkan kelapa parut.
Dah masukkan tu gaul sebatikan kelapa parut bersama sambal bagi bersatu mesra. Waktu ni api biar sederhana perlahan je. Masak lagi serunding ni, bagi ianya kering sedikit supaya tak basah ya. Lagi lama serundingnya dimasak, semakin sedap rasanya dan lebih tahan lama. Kalau anda lebih suka serunding yang lagi pedas, boleh je tambahkan kuantiti lada kering tu. Lada kering Umi ni jenis pedas sikit, jadi Umi masukkan dalam 25 batang sahaja ya. Waktu ni dah makin naik bau aroma rempah ratusnya. Hei, semerbak sungguh. Waktu ni boleh rasa sikit ya, kalau perlu ditambah garam, sedikit lagi garam tu boleh tambah, bagi ngam rasa serunding tu. Serundingnya dah nampak agak kering sedikit gini, boleh alihkan dalam satu bekas dahulu, biarkan ianya sejuk. Umi memang sengaja buat inti serunding ni lebih-lebih. Nanti kalau rajin bolehlah buat cucur badak ke, pulut panggang ke kan. Serunding dah siap, jom kita buat pula pulutnya. Umi guna 1 biji kelapa parut. Yang ni guna kelapa tua pun boleh sebab nanti kita akan ambil bahagian santannya sahaja. Disebabkan kelapa ni dah disejuk bekukan, maka Umi rendamkan sekejap dalam air panas mendidih supaya hasil santannya lebih berlemak. Bagi suam-suam dahulu barulah dikisar, kemudian tapis, perah santan, dapatkan hasil santan yang sederhana pekat macam ni. Masukkan beras pulut yang telah dicuci bersih dalam rice cooker. Umi tak nak pulut ni dalam rice cooker je. Kalau nak kukus pun boleh. Kemudian sukat santan dapatkan dalam 2 cawan penuh. Masukkan bersama beras pulut tadi. Campakkan 2 helai daun pandan yang telah disimpul. Tabur 1 sudu kecil garam halus bagi rasa berlemak masin. Dan letakkan 1 sudu kecil minyak masak bagi lembutkan hasil pulut. Gaul rata dan tanak je macam biasa dalam rice cooker hinggalah pulutnya masak dan lembut. Sapukan sedikit minyak masak di acuan lompang supaya mudah nanti kita nak keluarkan pulut lepas kita terap. Kemudian ambil pulut yang telah dimasak tu, tekan-tekan sikit, terap je dalam acuan lompang ni bagi padat dan rata elok, macam Umi buatkan tu. Tapi make sure kena pakai sarung tangan dia sebab pulut ni bersantan kan, takut basi nanti. Tekap, padatkan pulut tu biar betul-betul padat dan kemas rata. Kemudian tekan sedikit acuan bagi pulutnya mudah nak terkeluar. Siap dah, cantik je kan? Sambung terap lagi pulut-pulut yang ada tu hinggalah habis. Kalau tak ada acuan macam ni, boleh guna apa-apa acuan kecil yang berbentuk pun boleh. Tapi kena oleskan dahulu dengan sedikit minyak supaya pulutnya tak melekat di acuan. Kalau nak buat bentuk bol-bol macam bola golf tu pun boleh je. Cuma jangan gunakan tangan ya, kena pakai sarung tangan. Dah siap membentuk pulut tu. Boleh terus golek-golekkan pulut yang dah diterap tu ke dalam serunding kelapa bagi bersalut rata dan sebati di keseluruhan luar pulut tu ya. Senang je kan nak buat. Siap dah pulut serunding kita. Bolehlah hidangkan untuk menu makan petang bersama kopi O panas. Makan waktu hujan-hujan gini lagi nikmat rasanya. Sedap ya mat. Pulutnya rasa sedikit berlemak-lemak masin, lembut tekstur pulut tu. Dan serundingnya pula ngam, berasa pedas-pedas berempah tu. Memang menepati cita rasa anda ya. Tak cukup makan sebiji ni. Pada para peminat pulut serunding kat luar sana tu, jomlah cuba resipi Umi ni. Banyak lagi ya resipi-resipi menarik yang menanti anda hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jom subscribe, like, share dan tekan bell untuk dapatkan notification video-video terbaru hanya di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.